Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk hari Jumaat yang berbahagia ini. Dan sebelum itu terima kasih pada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Hari ini hari Jumaat Penghulu Segala Hari 5 November 2021 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Dan menerusi dalam Salat Adinul Khalis, seperti biasa Ijo bersama Dijo dalam untuk penerbit rancangan ini, dan insyaAllah akan bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang sudah pun bersedia di hadapan saya, iaitu yang berbahagia Afadi Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sihat Ustaz hari ni ya. Alhamdulillah. Orang kata hari ni musim monsun dah tiba dah ni. Jadi kita mengharapkan supaya rakan-rakan kita yang berada di tempat yang mudah dinaiki air supaya bersiap sedialah. Jadi untuk hari ini mungkin pendengar-pendengar kita yang juga boleh mengikuti menerusi rancangan Adinul Khalis menerusi di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Saudara boleh ikuti di sanalah. Dan untuk hari ini untuk slot yang ke-22 kita masih lagi membicarakan ataupun sambungan rukun iman yang ke-6, iaitu qadar Allah bersifat kudrah. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan pada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot yang ke-22 ini masih lagi pada pembicaraan rukun iman yang ke-6, pada membicarakan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, dan tidak ada perkara yang berlaku dengan kuah kekuatan yang Tuhan jadikan pada sesuatu. Putuh, kita menggunakan pisau, putuh. Kita menggunakan api, hangus. Putuh dan hangus adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan pisau dan api secara tabi'i, dan juga bukan perbuatan tajam yang Tuhan jadikan di pisau, dan juga bukan perbuatan kepanasan yang Tuhan jadikan di api. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala menjadikan tajam di mata pisau, Allah Ta'ala menjadikan kekuatan panas di api, sampai masa putuh adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, sampai masa hangus pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan dan juga pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Kemudian tidak ada perkara yang berlaku. Tidak ada perkara yang berlaku secara
dalam kitab dipanggil tidak ada perkara yang berlaku secara illah, secara ta'lil ataupun secara turuk. Secara turuk. Contohlah ini saya sebut terlebih dahululah. Contoh hak dalam kitab. Kemudian saya akan pergi pada contoh-contoh yang lain. Contoh dalam kitab, Allah Ta'ala menggerakkan tangan kita. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan tangan kita. Yang zahirnya, kita yang memilih dan kita yang menggerakkan tangan. Tapi rukun iman yang keenam tetap dah kita berpegang. Bergeraknya tangan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian, di jari kita tu ada cincin. Bila tangan kita bergerak, maka cincin pun bergerak. Bila tangan tu diam, maka cincin pun diam. Jadi qadar perbuatan Allah bukan hanya menggerakkan tangan, bahkan bergeraknya cincin di saat tangan bergerak, diamnya cincin di saat tangan diam, gerak diam cincin adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata Allah hanya menggerakkan tangan, kemudian cincin di tangan tu bergerak hanya dipanggil turuk sahaja. Turuk tangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangan yang terpesong. Mana bergerak cincin adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpegang sekalian perkara yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi sekarang ni bergerak tangan, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak cincin ketika tangan bergerak, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hak misal kitab. Juga misal cincin. Jadi kalau kita buat misal yang lebih besar laginya, bergeraknya tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni kan. Jadi di tubuh badan kita ni banyaklah yang melekat di tubuh badan kita ni. Tadi contoh kita cincin yang tersarung di jari. Sekarang ni kita buat lagi misal lebih besar lagi. Jadi di tubuh badan kita ni ada dengan baju, seluar. Kalau orang perempuan pula banyaklah dengan dengan subang, dengan gelang, dengan rantai, dengan cincin perempuan kan banyaklah perhiasan dianya. Kemudian lelaki ada kopiah, orang perempuan ada kain tudung apa semua. Jadi ketika tubuh tu bergerak, maka yang ada di tubuh tu akan bergerak. Kalau tubuh bergerak ke kanan, barang yang di tubuh akan bergerak ke kanan. Kalau tubuh bergerak ke kiri, barang pun akan bergerak ke kiri. Ni sebut satu-satu ni. Kalaulah tubuh tu bergerak ke hadapan, ke belakang, maka yang ada di tubuh pun akan bergerak ke hadapan dan ke belakang. Kalau kata tubuh tu daripada berdiri, duduk ke bawah, duduk ke kursi, ke lantai ke, apa yang di tubuh pun akan turun samalah. Kemudian bila tubuh tu bangun, maka barang yang di tubuh kita tu bergerak samalah, naik ke atas lah, bangun. Tubuh tu bangun, barang tu tak pergi bangun, barang tu akan turut naik ke atas. Jadi bergeraknya tubuh tadi ni, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, duduk ke bawah atau bangun ke atas, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bergeraknya apa yang ada di tubuh kita tu pun adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ada di tubuh tadilah. Dengan baju, dengan seluar, dengan kopiah lelakinya, dengan tudung kalau perempuannya, kalau perempuan pula dengan subangnya, dengan rantainya, dengan gelangnya, dengan cincinnya. Kalau kata di tangan ada jam, dengan jamnya. Kalau dalam poket itu ada beg duitnya, dengan talipunnya. Bila tubuh bergerak, semua tu akan bergerak. Kemudian kalau kata
Orang perempuan pula, perempuan lah, lelaki pun sama lah. Orang perempuan pula ada beg tangan, dia galah beg tangan. Bila tubuh dia bergerak, maka beg tangan yang digalah tu akan bergerak sama. Semua yang bergerak, yang sekali dengan tubuh kita tu, bergerak kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang berpegang, bergerak sesuatu di tubuh kita ni contohnya, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, yang langsung tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, bergerak barang yang di tubuh kita tu, itu kafir ijma' ulama'. Kalau tidak ada kaitan langsung dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita tidak berpegang ke semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tapi misal kitabnya, bergerak tangan, qadar perbuatan Allah, bergerak cincin di tangan, di jari, ketika bergeraknya tangan yang digerakkan oleh Allah, bergerak cincin tu pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang ke-6. Jadi saya pergi pada contoh yang lebih besar laginya, hak tubuh kita. Bergerak tubuh kita dan bergerak apa yang di tubuh kita. Termasuk apa yang kita galah, apa yang kita pikul, apa yang ada di tubuh kita bergerak. Kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu sahaja pegangan kitanya. Simple sahaja. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada di tubuh kita ni bukan bergerak hanya kerana illah ataupun turut tubuh yang digerakkan oleh Allah. Tanpa Allah yang gerakkan, mustahil. Kan zahirnya begitulah. Zahirnya, bila tubuh kita bergerak, barang yang ada di tubuh kita akan turut sama bergerak. Itu dipanggil ta'lil. Itu pada zahir dia begitulah. Tapi pegangan kitanya, semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bergerak tubuh kita, bergerak sekaliang yang ada tubuh kita adalah datang daripada qadar perbuatan Allah. Bukan turut semata-mata tubuh yang bergerak, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pergi pada hak lain-lain banyaklah. Hak rupa zahirnya macam turut, hak rupa zahirnya macam turut. Kan kita kan atas ikhtiar usaha kita. Atas ikhtiar usaha kita, kalau kita pergilah shopping, membeli belah. Kita nak membeli belah ni banyak barang. Kita akan cari troli lah untuk letak barang ke dalam tu. Takkan kita nak kelek. 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 Takkan nak kelek satu-satu. Sebab kita nak beli ni banyak perkara ni. Maka kita pun cari troli. Maka zahir atas ikhtiar usaha kita hanya menggerakkan troli. Adapun barang yang ada di dalam troli tu kita tak payah sentuh pun. Bila kita letak barang ke dalam troli, barang yang banyak ni, kita atas nama ikhtiar usaha kita, zahir daripada kita tu, yang hakikinya ikhtiar usaha kita tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas ikhtiar zahir kitanya, kita hanya perlu tolak troli saja. Barang yang ada di dalam troli tu kita tak payah sentuh pun. Tu zahir atas nama ikhtiar dan usaha kita. Tapi hakiki hak pegangan kita sebenar-benarnya, bergerak troli Allah yang gerakkan, bergerak barang-barang yang ada di dalam troli tu pun adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak saya sebut permulaan tadi tu atas zahir ikhtiar usaha kita. Oleh kerana kita nak membeli belah ni barang banyak, kita pun cari troli, maka atas nama ikhtiar usaha kitanya, kita cukuplah menggerakkan troli semata-mata tanpa kita perlu menyentuh pun barang yang ada di dalam troli. Mana atas nama ikhtiar usaha kita kok,
kita menggerakkan troli sahaja. Barang kita tidak gerakkan, barang hanya turut troli yang kita gerakkan atas nama ikhtiar dan usaha, yang hakikinya sebenar-benar ikhtiar usaha kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita pun balik kepada hak perbuatan Allah. Zahir kita usaha yang gerakkan troli. Bergeraknya troli adalah qadar perbuatan Allah. Bergeraknya sekalian barang yang ada dalam troli pun adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misal kita hanya bergerak tangan, qadar dan qada Allah. Bergerak cincin yang tersarung di jari pun qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi umpama bergerak tangan, bergerak cincin ni banyaklah hak tadi. Bergerak tubuh kita, bergerak sekalian benda yang ada di tubuh kita. Bergeraknya troli, bergerak sekalian benda yang ada dalam troli. Kalau kita nak pergi panjang lagi ni kok, bergeraknya kereta, bergerak sekalian yang ada dalam kereta. Bergeraknya bah, bergerak sekalian yang ada dalam bah. Besar laginya, bergerak kapal terbang, bergerak habis yang ada dalam kapal terbang. Bergeraknya kereta api, bergerak habis yang ada dalam kereta api. Pegangan kitanya, bergerak kereta dan bergerak barang di dalam, qadar perbuatan Allah. Bergerak bah, bergerak barang ada di dalam, barang ni barang betul ke orang ke tak kira lah. Adalah qadar perbuatan Allah. Bergerak kapal terbang, bergeraklah ada dalam kapal terbang tu penumpang ratus-ratus, adalah qadar perbuatan Allah. Bergeraknya kereta api, bergeraklah dalam kereta api penumpang ke, barang-barang kereta api kargo ke, semua yang bergerak tu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara elah, secara turut. Turut macam mana? Allah hanya menggerakkan kereta. Allah hanya menggerakkan bah. Allah hanya menggerakkan kapal terbang. Allah hanya menggerakkan kereta api. Hak di dalam tu hanya tumpang turut sahaja. Yang Allah tidak gerakkan. Itu mustahil sama sekali. Pegangan kitanya, semua yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini cerita bab pegangan. Saya nak pergi break. Ni contoh lagi ni. Ni contoh lagi. Kemudian percakapan kita, percakapan asbab lah. Contoh laginya, itu hari kan berlaku peristiwa kepala air. Di Kedah. Di Kedah tu berlaku peristiwa kepala air. Apabila air tu turun, yang turut bersekali dengan air adalah lumpur. Tanah. Lumpur. Tanah. Pokok dengan pokoknya, dengan batunya. Jadi, lumpur ke, tanah ke, pokok ke, batu ke, sampah sarap ke, turut apa ni? Turut air, kepala air yang laju. Tu hanya bercakap. Biarlah tu. Tu hanya bercakap asbab. Pegangan kitanya, bergeraknya kepala air tu, qadar perbuatan Allah. Bergeraknya lumpur, tanah, pokok, batu, sampah sarap bergerak sama, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je. Tapi yang kita bercakapnya, lumpur ni, kepala air lah yang bawa. Itu percakapan asbab. Tanah ke, pokok ke, batu ke, sampah sarap ni, ni kepala air yang bawa. Ataupun disebut sebagai turut kepala air. Kepala air makhluk tidak boleh menggerakkan apa-apa perkara. Dia tak boleh nak bawa lumpur ke, tanah ke. Kemudian lumpur, tanah tu bergerak, bukan turut air. Air bergerak, datang dari qadar perbuatan Allah. Bergerak lumpur, tanah, apa semua tu, pokok, batu, sampah sarap adalah datang dari qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pegangan. Hak percakapan tu macam percakapan orang ramai tu lah. Percakapan dalam berita. Ditunjukkan. Lumpur, sampah sarap yang dibawa oleh kepala air. Lumpur, sampah sarap yang turut air. Kepala air tidak boleh memberi bekas
pada menggerakkan lumpur dan pada menggerakkan sampah sarak dan yang lain, melainkan bergeraknya lumpur, bergeraknya sampah sarak adalah sekaliannya datang dari qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Samalah kalau kita tolak sesuatu, ada barang dan sesuatu bergerak. Samalah kita tarik sesuatu, ada barang di dalam sesuatu yang tertarik itu akan bergerak. Kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok kau tu kepala air, kalau hok tengok sungai, hok duk mengalir hari-hari tu. Bergeraknya air tu bukan kerana air daripada hulu turun kepada hilir, bukan. Jadi zahirnya air tu bergerak kenapa? Kerana di sebelah hulu tu tinggi. Di sebelah hilir ni rendah ke macam mana? Yang air tu bergerak tu. Air sungai tu bergerak ke hilir tau. Kenapa tidak bergerak ke hulu? Asbab dia asbab zahir. Kerana air pasang tu kan? dah bukan. Dia, kan air sungai tu sentiasa turun ke hilir kan daripada hulu. Kenapa? Kerana permukaan bumi di hulu tinggi, di hilir rendah ke macam mana? Ya kot. Tak kira tak apalah tu. Ha. Tak apalah. Tapi kalau kita katalah ni. Kalau salah minta maaf lah. Gini. Maknanya kalau kata bergeraknya air sungai tu Allah yang gerakkan, bukan kerana sebelah hulu tu tinggi ke sebelah hilir ni rendah ke. Air tu mengalir bergerak kepada hilir tu adalah perbuatan Allah qadar. Bila air tu mengalir, kalau ada lumpur, ada sampah sarak, Apa-apa akan bergerak samalah. Jadi bergeraknya lumpur sampah sarak tu bukan digerakkan oleh air yang mengalir, tetapi tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ni pegangan kita. Segala yang berlaku datang dari qadar perbuatan Allah. Tidak ada perkara yang berlaku secara ilah, secara turut sahaja, secara tumpang sahaja. Perkara yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selok yang terdahulu, tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah semula jadi, dan tidak ada perkara berlaku dengan kuah yang Tuhan letakkan pada sesuatu umpama tajam di pisau, panas di api, dan tidak ada perkara yang berlaku secara ilah, secara turut. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di slot yang ke-22 ni saya nak sudahlah pembicaraan berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum slot yang ke-23 insya-Allah nanti saya akan bicara berkaitan dengan ikhtiar usaha seseorang hamba di sisi ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, di sisi mu'tazilah qadariyahnya macam mana, di sisi mu'tazilah jabariyahnya macam mana. Kita akan masuk pada pembicaraan bab ikhtiar dan usaha di slot akan datang, slot yang ke-23. Jadi saya nak sudah di slot yang kedua ni berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala-gala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala-gala perkara. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, tidak ada perkara yang berlaku dengan kuah, dan tidak ada perkara yang berlaku secara ilah. Yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang berlaku kepada kita ni, sebagaimana dia panggil sebab yang adi, dia panggil sebab, asbab yang berlaku berulang-ulang. Mana sebab yang adinya? Bila kita menggunakan pisau, boleh memutuskan. Bila kita menggunakan api, boleh memanas dan menghanguskan. Bila kita makan nasi, jadi kenyang. Bila kita minum air, jadi hilang dahaga. Jadi sebab musabab yang adi, yang berlaku berulang-ulang, pisau putus, api panas dan hangus, nasi mengenyang, air menghilangkan dahaga. Itulah yang sentiasa berlaku.
Sentiasa berlaku. Makan, kenyang, minum air, hilang dahaga. Dia panggil sebab yang adi. Adi ni panggil adah. Adah ni perkara yang berlaku berulang-ulang. Dia panggil adah lah. Berlaku berulang-ulang. Pisau, putus, api, panah, hangus. Yang berlaku berulang-ulang seumpama tu. Makan, kenyang. Minum air, hilang dahaga. Ada pun hak menyalahi adi tu, contohnya mukjizat. Itu menyalahi adah. Berlaku sebaliknya, dia panggil apa? Luar biasa. Contohnya pisau. Ketika nak sembelih Nabi Ismail AS, tak lu. Tu panggil apa? Menyalahi adah dia panggil. Api yang besar, api tu tidak menghanguskan Nabi Ibrahim AS. Dia panggil menyalahi. Pada ni. Hak berlaku, hak sentiasa sama-sama, tak berlakulah seumpama tu. Ada juga orang yang ni menyalahi adah lah panggil. Maknanya dia terlantar, dia lapar, lepas suak-suak ni. Hak orang yang menjaga ni. Tapi yang terlantar tu tak kenyang-kenyang. Tak kenyang-kenyang. Jadi apa panggil apa tu? Luar biasa dah ni. Mana orang tua yang sedang terlantar sakit ni, luar biasa dah ni, kena berobat ni. Luar biasanya macam mana? Suak-suak tak kenyang. Bukan setakat tak kenyang, tinggal kulit, tinggal tulang. Lepas tu timbul kata hantu makan. Hantu makan macam mana? Dia yang makan. Abang apa ni? Sudah menyalahi adah, menyalahi kebiasaan. Abang apa ni? Luar biasa ataupun kita panggil pelik. Jadi kita balik kepada sebab yang adi. Dia sekarang ni sama ada hak berlaku berulang-ulang, hak sentiasa, ataupun berlaku pelik yang sebaliknya, luar biasa, menyalahi adah. Hak cerita mukjizat ke, tu dah. Cerita karamah para aulia ke. Kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak sentiasa berlaku, kita kata pisau, putus, api, panah, hangus, nasi, kenyang, minum air, hilang dahaga. Hak berlaku berulang-ulang tu, itu semua adalah qadar perbuatan Allah. Yang menyalahi adah, hak berlaku pada rasul-rasul, mukjizat tu, hanya zahir pada tangan rasul. Yang melakukan tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Membelah laut jadi 12 lorong. Terbelah laut hanya zahir pada tangan Nabi Musa alaihissalam menggunakan tongkat. Tapi terbelahnya laut tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa mukjizat sekalipun, mana-mana rasul sekalipun, mukjizat zahir pada tangan rasul. Hakikinya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk termasuk para rasul tidak bekas sama. Sekali itu pegangan kita. Mana yang mukjizat menyalahi adah pun adalah berlaku daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita nak cerita ni hak asbab, hak adi, hak berlaku sama-sama. Jadi makna kerak, putus, qadar perbuatan Allah. Api, panah, hangus, qadar perbuatan Allah. Nasi jadi kenyang, qadar perbuatan Allah. Air jadi hilang dahaga, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Tiba-tiba berpegang, memanglah Allah yang memutuskan, Allah yang memanas menghanguskan, Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga. Tapi apa yang berlaku tu tidak mungkin berlaku sebaliknya. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Tapi putus Allah yang buat. Tapi tidak akan berlaku tak putus. Dengan pisau ni. Panah hangus Allah buat. Tapi tidak akan berlaku tak panah, tak hangus kalau kita menggunakan api. Kenyang hilang dahaga Allah buat. Tapi bila makan, bila minum saja, tak mungkin tak kenyang, tak mungkin tak hilang dahaga. Tapi jadi putus, jadi panah dan hangus, jadi kenyang, jadi hilang dahaga, tetap perbuatan Allah.
tetapi tidak mungkin menyalahi ataupun berlaku sebaliknya. Ini orang yang jahil berkaitan dengan takrifan hukum adah. Pegangan tak salah. Sekarang ni kalau pakai pisau pasti putus. Mungkin juga tak putus. Dah. Tidak mungkin menyalahi. Tidak mungkin tak putus. Mesti putus. Tapi betul lah mesti putus. Boleh berlaku tak sebalik? Tak mungkin berlaku sebaliknya. Dah tu. Hak kisah Nabi Ismail alaihissalam tu. Tu cerita mukjizat dia kata. Api tak mungkin tak panas tak hangus. Tu kisah Nabi Ibrahim tu pula. Hak sembelih tadi kisah Nabi Ismail. Api tak panas tak hangus ni kisah Nabi Ibrahim. Kamu nafikan tu mukjizat, tu lain cerita. Hak ni hak sekarang ni. Tak ada lagi dah. Kalau pakai pisau tak putus, tak ada lagi dah. Kalau pakai api tak panas tak hangus. Tapi jadi putus, jadi panas hangus, qadar perbuatan Allah, tapi tak mungkin berlaku sebaliknya. Dia panggil orang ni jahil hukum adah. Dia panggil apa? Dia tak reti takrifan hukum adah. Hukum adah ni perkara yang berlaku berulang-ulang. Berulang-ulang berlaku gitu sokmo. Kita kat Terengganu kan berlaku gitu sokmo. Maka dia panggil wajib pada adah berlaku seumpama tu. Tapi kalau betul-betul mengaji takrifan hukum adah ni dia boleh berlaku sebaliknya. Walaupun kita tak pernah tengok sekalipun. Tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh. Tuhan boleh buat belaka tu. Boleh. Panggil apa ni? Barulah orang panggil reti hukum adah. Tapi tak dia tidak, dia pegangan dia comel. Dia berpegang putus, bukan pisau yang buat. Tapi boleh berlaku tak pisau tidak putus? Tak boleh. Tak boleh menyalahi. Benda yang berlaku berulang-ulang, Tuhan boleh buat je sebaliknya. Dia tidak menafikan kekuasaan Allah. Cuma kira pada hak berlaku sama-sama dah. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Dia panggil orang ni jahil hukum adah. Hukum pegangan, okey, sebab dia berpegang. Tetap putus, qadar perbuatan Allah. Tetap panah hangus, qadar perbuatan Allah. Tetap kenyang, qadar perbuatan Allah. Hilang dahaga pun qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak complete lah hak pegangan yang suci bersihnya. Ad-dinul khalis selok kita ni kan. Nak pastikan pegangan suci bersihnya, kita berpegang di akidah kita, semua yang berlaku adalah datang dari qadar perbuatan Allah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, tidak ada perkara berlaku secara kuah yang Tuhan letak di sesuatu, dan tidak ada perkara yang berlaku dengan ilah semata-mata turut. Yang berlaku semua datang daripada qadar perbuatan Allah. Cuma Allah perzahir berlaku tu pada asbab yang adi. Allah perzahirkan putus di asbab pisau. Allah perzahirkan panah hangus di asbab api. Allah perzahirkan kenyang di asbab nasi. Allah perzahirkan hilang dahaga di asbabnya air. Itu hanya asbab adi yang berlaku berulang-ulang, yang kesemuanya adalah diatur oleh Allah, datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab yang adi itu boleh berlaku sebaliknya apabila Allah Ta'ala menjadikan sebaliknya, sebagaimana berlakunya mukjizat pada para rasul, berlakunya karamah pada para awliya. Allah Ta'ala perlakukan menyalahi adah, kesemuanya datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya nak sudah di slot yang kedua ni, hak beritahu qadar perbuatan Allah. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan segala-galanya daripada tiada kepada ada. Allah menjadikan segala-gala daripada tiada kepada ada, tanpa menggunakan sebarang bahan. Bahan ni contohnya kok, Allah menjadikan seseorang menggunakan percampuran air mani lelaki dan perempuan. Allah menumbuhkan pokok, zahirnya datang daripada benih. Itu hanya pada zahir. Tapi Allah menjadikan seseorang
daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan percampuran air mani. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa alaihi salam. Kita maklum kan? Tanpa percampuran air mani lelaki dan perempuan. Ya. Jadi makna Allah melahirkan seseorang daripada tiada kepada ada. Percampuran air mani itu adalah asbab adi, sebab musabak yang berlaku sama-sama yang Allah Ta'ala aturkan. Itu saja. Tapi hakikinya, qadar perbuatan Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Menjadikan manusia daripada tiada kepada ada. Menumbuhkan pokok daripada tiada kepada ada. Bukan menggunakan benih. Tapi benih itu adalah asbab adi, sebab yang berlaku berulang-ulang yang Allah Ta'ala sini yang qadarkan. Allah Ta'ala yang susunkan. Pada ni. Jadi dalam Quran menyebut khuliqa mimma indafik. Khuliqa mimma immahin. Dijadikan daripada air yang terpancar, air mani. Dijadikan daripada air yang hina, air mani. Itu hanya asbab zahir. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah. Dijadikan malaikat daripada nur. Dijadikan iblis daripada api. Itu hanya asbab zahir. Allah Ta'ala menjadikan sekalian makhluk daripada tiada kepada ada tanpa menggunakan bahan. Ini hak qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Atas nama ikhtiar usaha kita, nanti slot yang ke-23 insya-Allah saya akan bicara bab ikhtiar usaha. Daripada ikhtiar usaha kita, kita tidak ada menjadikan daripada tiada kepada ada. Kita hanya memproses barang yang sudah ada. Orang buat rumah, guna apa? Guna kayu hak siap dah, hak Tuhan buat kayu balok. Orang buat rumah menggunakan seming. Seming tu daripada batu yang Allah Ta'ala siap dah buat. Ke mana? Sama juga kata tukang masak. Dia menjadikan masakan dia. Dia hanya bukan mengadakan daripada tiada kepada ada. Dia hanya memproseskan bahan-bahan yang sudah Allah jadikan. Sama ada garam ke, gula ke, apa-apa perkara yang Tuhan jadikan, tukang masak hanya adung. Adung tau. Adung capur, jadilah masakan yang sedap. Adakah tukang masak yang menjadikan masakan sedap ni mengadakan dia tiada berada? Tak, dia hanya campur adung sahaja. Hak barang hak Tuhan buat siap dah. Atas nama ikhtiar usaha yang hakikinya kita tak qada dan qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbuatan Allah, qadar Allah Ta'ala mengadakan daripada tiada kepada ada. Allah menjadikan manusia daripada tiada kepada ada. Allah menumbuhkan pokok daripada tiada kepada ada. Bukan menggunakan bahan. Bahan tadi ni nak jadikan manusia percampuran air mani lelaki dan perempuan. Itu hanya asbab yang adi. Sebab musabak yang Tuhan pelakukan sama-sama seumpama tu. Tapi Allah melahirkan manusia. Allah menjadikan manusia adalah daripada tiada kepada ada. Ini pegangan kita berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rukun iman yang ke-6. Pegangan yang kedua di rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Satu rukun tapi keluar dua pegangan. Yang pertama kita berpegang sekian perkara datang dari qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku, semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah. Kerana semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pemahaman kepada kita dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kepada sidang pendengar, kalaulah kurang memahami, boleh mengulangi kembali dengan mengikuti hak rakaman-rakaman yang ada dalam FB Terengganu FM. Boleh mengulangi dan boleh ambil sifang supaya kita boleh share, kongsi kepada orang-orang lain supaya sama-sama dapat manfaat, sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pegangan yang suci, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.
Baiklah, itu tadi perkongsian untuk pada minggu ini berkenaan sambung berkaitan dengan qadar Allah bersifat dengan kudrah. InsyaAllah pada minggu hadapan Ustaz akan bagi tajuk yang lain pula lah. Jadi seperti Ustaz katakan tadi, kepada yang terlepas boleh ikuti semula melalui di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Jadi untuk sebagai berakhir untuk pada minggu ini ataupun untuk pagi ini, kita dengarkan Ustaz untuk bacaan doa kita untuk pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang sama dan juga di waktu yang sama. Dan kita terus kembali kepada DJ yang bertugas untuk pagi ini dalam Anggung Inspirasi.